A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak murid darjah 3, khususnya 3 Ahmar, apa khabar semua? Saya harap kamu semua dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu hadis. Hadis. Okey. Kamu boleh buka buku hadis muka surat 32 pada pelajaran 5 tentang bersyukur dengan nikmat Allah. Pertama-tamanya Ustaz nak ingatkan, mestilah dalam keadaan berwudu, pakaian mestilah menutup aurat dan tempat mestilah bersih. Okey. Duduk keadaan yang selesa. Sebab kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, tengok bersyukur dengan nikmat Allah. Okey, yang dekat bawah ni ada nasyid, ada lagu nasyid. Dia kata mari bernasyid. Syukur. Ni lagu nasyid, dia panggil lagu nasyid apa? Lagu nasyid Raihan. Tak silap ustaz lah. Lagu nasyid Raihan. Ucaplah alhamdulillah. Sabarlah habis. Okey, kamu boleh nyanyilah tu. Okey, kita tengok pada hadis yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, sama-sama kita hafal. Kita baca hadis dan kita hafal hadis. Okey. An ibni Abbasin. Dia asal an ibni kan. Tapi kalau kita nak sambung baca an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu. Okey. Kamu baca tu sampai hafal hadis. Sebab apa? Sebab ada kelebihan orang yang hafal hadis. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menghafal 40 hadis, maka dia akan digolongkan di kalangan orang yang faqih pada hari kiamat nanti. InsyaAllah sama-sama kita hafal hadis. Tak dapat sikit, tak dapat banyak, sikit pun tak apa. Janji kita hafal insyaAllah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 nikmat yang ramai manusia sentiasa rugi padanya, iaitu sihat dan masa lapang. Mana 2 nikmat ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu 2 nikmat je. Kita kadang-kadang kita lalai. Kita lalai dengan dunia, kita lalai dengan macam-macam lah, dengan nikmat yang Allah SWT bagi, iaitu yang terutamanya sihat dan masa lapang. Kadang-kadang nikmat ni bila Allah SWT tarik, barulah kita rasa nikmat tu. Bagi contoh kita ada 2 mata. Allah SWT bagi kita 2 mata. Kan tiba-tiba ditakdirkan orang tu terjatuh. Bila terjatuh, mata 2 mata ni Allah SWT tarik. Mana kata dia buta lah. Dia buta. Bila dia buta tu, baru dia perasan bahawa besarnya nikmat mata yang Allah SWT bagi pada dia. Tu contoh lah. Contoh. Kadang-kadang kita terlupa. Time sehat kita tak ingat, tapi time sakit baru kita ingat. Barulah kita ingat, ya Allah, kan, masa aku sihat, macam-macam aku tak buat, kan, macam-macam aku tak buat. Solat, kadang-kadang solat duha aku tak buat, solat tahajud aku tak buat, solat sebelum solat fardu aku tak buat, kan. Tapi bila sakit, ya Allah, kan, baru nak buat. Kadang-kadang kita terlupa tu. Jadi Nabi SAW ingatkan,
Jangan, hati-hati. Dua nikmat ni kadang-kadang kita terlupa. Sihat dan masalah lapang. Hadis surat Bukhari, hadis sahih. Okey. Kamu tengok yang di bawah tu. Yang di bawah ni dia dipanggil istilah dalam hadis lah. Istilah dalam hadis. Kalau kita mengaji hadis, kita tahu. Okey. Ni dipanggil sanad. Okey, sanad ni yang warna merah ni. Yang warna merah ni tu dinamakan sanad ataupun dipanggil dalam bahasa Melayu salasilah, jalur rantaian perawi kepada perawi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua matan. Matan ni warna biru. Matan ni adalah konten ataupun isi hadis. Nabi SAW bagi tahu apa Nabi SAW nak bagi tahu, apa Nabi SAW nak nasihatkan, itu dinamakan matan. Okey, yang ketiga, warna hijau ni perawi yang meriwayatkan hadis. Hadis. Nama-nama itulah nama-nama rijal ataupun perawi sampai kepada Nabi SAW. Okey. Ustaz harap kamu boleh faham dan kamu hafal hadis ni sama ada dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu, hafal insya-Allah. Sama-sama kita beroleh manfaat. Okey, kita buka pada muka surat yang berikut. Okey, ini ada seorang yang beri syarahan dan kita tengok isi syarahan dia adalah maksud syukur dan nikmat. Tengok. Assalamualaikum rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan syarahan bertajuk bersyukur dengan nikmat Allah. Bersyukur bermaksud ucapan atau perbuatan terima kasih kepada Allah Ta'ala dan pengakuan yang ikhlas atas nikmat dan kurniaan yang diberikan oleh Allah. Maksud nikmat pula pemberian Allah kepada manusia dalam pelbagai bentuk berupa kesenangan, keselesaan dan serba mencukupi dalam kehidupan. Sebagai orang Islam, kita wajib mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sama ada yang sedikit apatah lagi yang banyak. Ni maksud syukur. Syukur ni kita berterima kasih. Kita ucap alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mana kata kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Sama ada Allah SWT bagi kebaikan ataupun Allah SWT beri keburukan, kita ucap alhamdulillah. Sebab tu Nabi SAW ajarkan, bila kita dapat kebaikan, Nabi SAW suruh sebut apa? Alhamdulillahillazi tatimmas solihat. Syukur kepada Allah SWT dan segala puji bagi Allah SWT yang menyempurnakan kebaikan. Bila kita tiba musibah, ditimba keburukan, Allah SWT bagi keburukan pada kita, kita ucap alhamdulillah juga. Nabi SAW kata apa? Ucap alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah SWT atas segala keadaan. Sayyidina Umar kan, sahabat Nabi SAW. Bila Sayyidina Umar demam ataupun sakit, jatuh sakit, maka Sayyidina Umar ucap alhamdulillah. Jadi sahabat tanya, kenapa kamu ucap alhamdulillah? Kan? Sayyidina Umar kata, disebabkan aku sakitlah, aku lebih mengingat Allah SWT lebih daripada aku dalam keadaan sihat. Mana kata sahabat bukan dengan nikmat tu dia syukur, dengan musibah pun dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Dengan sebab musibah itulah dia lagi ingat Allah SWT. Jadi kita kena jadi macam tu. Bukan setakat kita dapat nikmat je kita syukur, dapat musibah pun kita syukur kepada Allah SWT. Jadi macam tu orang yang beriman dan taat, sampailah menjadi orang yang bertakwa. InsyaAllah sama-sama kita. Okey, firman Allah SWT, tengok di bawah tu. Ni tengok bawah ni. Okey, firman Allah Ta'ala, la in syakartum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tengok apa maksud dia? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Jika kamu ingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mana kata kalau kita nak nikmat kita ditambah, kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah SWT akan tambahkan nikmat. Kalau kita
Kalau kita kufur kan, kalau kita mengeluh dengan nikmat yang Allah Taala bagi, kita tak bersyukur, jadi Allah SWT akan tarik nikmat tu sampai satu tahap dimasukkan naudzubillah min zalik, dalam neraka, naudzubillah min zalik. Okey. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, nikmat ni secara ringkas lah, nikmat kesihatan. Contoh-contoh nikmat kesihatan: akal yang cerdas, badan yang sihat, terhindar daripada penyakit, mampu melakukan pelbagai aktiviti. Itu sihat. Kalau kita dah sakit, tak boleh nak buat apa-apa. Mana kata contoh mata kita ni, kita ada dua mata ni sihat, boleh pandang kiri kanan, atas bawah kan, boleh pandang jauh, boleh pandang dekat. Tapi bila Allah SWT bagi kita sakit mata, dan nak buka mata pun tak boleh. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Taala. Okey, yang kedua nikmat masa lapang. Nikmat ni pun nikmat yang kita sentiasa terlupa kan, sentiasa rugi, mempunyai masa untuk berehat. Yang kedua, dilapangkan masa untuk beribadah. Kadang-kadang kita ada masa lapang tapi kita tak beribadah. Jadi bila masa sempit baru nak beribadah. Itu jadi salah. Kadang-kadang kita terlupa. Yang ketiga, dapat meluangkan masa untuk keluarga. Yang keempat, mempunyai peluang untuk berbakti kepada masyarakat. Okey. Tengok pada muka surat yang seterusnya, cara Rasulullah SAW menjaga kesihatan. Yang pertama, bersugi. Kedua, makan ketika lapar. Makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jangan berhenti makan selepas kenyang. Salah. Berhenti makan sebelum kenyang. Okey, yang ketiga, membasuh tangan sebelum makan. Yang keempat, melakukan aktiviti bersukan seperti memanah, berkuda dan berenang. Ni tiga aktiviti ni adalah sunnah Nabi. Kalau kita buat memanah, berkuda, berenang ni, kita niat ikut sunnah, dapat pahala. Okey, yang bawah tu cara menguruskan masa. Menepati masa, melakukan kerja tanpa bertangguh, melakukan aktiviti yang berfaedah. Yang keempat, menyusun jadual aktiviti harian. Okey. Seterusnya, okey, muka surat 38 ni, kamu tengok yang warna hijau ni, doa bersyukur. Okey. Yang di atas ni tak apalah, yang atas ni tak payah. Okey, kita tengok doa bersyukur. Okey, ustaz minta doa bersyukur ni kamu hafalkan. Okey, ustaz baca sebentar lalu je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ajar kepada sahabat dan ajar kepada kita semua cara kita ni nak sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah SWT, iaitu maksud dia apa? Ya Allah, bantulah aku, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk bersyukur kepadamu dan untuk memperelokkan ibadatku kepadamu. Jadi walaupun kita rajin beribadah, rajin ni, kita kena berdoa juga kan, supaya Allah SWT tetapkan hati kita. Jangan kita duk bangga kita buat amal ni kerana aku buat. Sebenarnya yang kita nak detikkan diri kita ni, nak beribadah pun Allah SWT yang berikan yang Allah SWT yang berikan kudrat kepada kita, supaya kita boleh beribadah. Allah SWT detikkan hati kita untuk beribadah kepada dia. Bukan kita yang buat. Sebenarnya Allah SWT sendiri yang hadirkan dalam hati kita supaya mengingat pada dia. Jadi kita doa supaya Allah SWT tetapkan hati kita dan supaya sentiasa berzikir, sentiasa bersyukur pada Allah SWT. Okey. Doa ni kamu hafalkan. Okey, kamu tulis di dalam, okey, ni aktiviti aktiviti kamu. Okey, kamu tulis doa ni dalam buku tulis dan kamu hafal. Okey. Rakaman hafalan kamu hantar kepada ustaz, insya-Allah. Setakat itu saja, kita akan jumpa lagi insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.